Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taklimat ini adalah bertujuan untuk menerangkan proses pindaan maklumat kursus di dalam sistem AIMS. Setiap resource person perlu membuat pindaan maklumat kursus bagi membolehkan setiap pensyarah yang mengajar kursus berkaitan untuk memuat naik markah akhir di dalam sistem ERES yang akan mula diguna pakai bermula semester ini. Sebelum kita pergi ke laman web AIMS, berikut adalah beberapa maklumat yang perlu disediakan. Yang pertama, login detail untuk masuk ke dalam sistem AIMS adalah sama seperti login detail di dalam sistem SIMS. Maklumat yang kedua adalah borang perubahan pentaksiran semester ODL yang perlu diisi oleh setiap resource person bagi setiap kursus seperti yang telah diserahkan oleh Dr. Amal Hadi Ishak di Timbalan Dekan Hal Ehwal Academic Assist. Dan seterusnya kita akan pergi ke laman web AIMS berdasarkan kepada URL yang tertera. Isikan username dan password seperti dalam sistem SIMS dan tekan login dan kita akan dibawa kepada landing page iaitu dashboard bagi sistem AIMS. Pensyarah pergi kepada assign entities dan di bawah entity type kita tekan approve courses dan ia akan membawa kepada page seterusnya iaitu my approve courses. Di bawah tab my approve courses akan tersenarai ke semua kursus yang mana kita menjadi resource person atau pernah menjadi resource person sebelum ini. Dan untuk tujuan taklimat ini, saya akan memilih kursus pertama iaitu IMU 600 Pasaran Modal Islam. Yang mana resource person terkini yang dilantik adalah Ustazah Nurul Ain binti Muhammad. Dan kalau kita lihat di bawah kolom program chair, masih lagi di bawah status unassigned. So kita klik Pasaran Modal Islam ataupun tajuk kursus yang ingin dipinda dan pilih change or modify. Dan di sini kita akan dibawa kepada satu pop-up yang mana kita perlu isi sebab utama kenapa revision ini ingin dibuat. Dan kita hanya perlu isi mengikut kesesuaian penilaian ODL. Dan tekan butang create. Kita akan dibawa kepada page seterusnya yang mana pensyarah perlu tekan tulisan warna biru ini yang akan membawa kita kepada page yang lain iaitulah edit this draft version now. Dan di page ini pensyarah hanya perlu scroll ke bawah dan pilih di bawah effective from yang mana untuk effective from ni kita pilih untuk bermula pada semester ini iaitulah semester 2 2019-2020 bermula Mac 2020. Dan kita scroll ke bawah lagi dan di sini kita perlu pilih program chair. Dan untuk program chair bagi setiap kursus kita adalah Ketua Pusat Pengajian Ijazah Sarjana Muda iaitulah Dr. Kamaria Yusof. Jadi kita hanya perlu tekan Kamaria. Search for Kamaria dan akan keluar Kamaria binti Yusof. Tanpa doktor ya. Tekan Kamaria binti Yusof. Nombor pengajian 132-143. Dan setelah kita pilih, kita scroll ke bawah dan tekan butang save course. Dan akan tertera di atas tu record save successfully. Dan kita scroll semula ke atas dan kita pergi kepada tab assessment iaitu tab yang keempat. Di bawah tab yang keempat ni, perkara pertama yang kita perlu buat adalah melihat kepada assessment breakdown. Yang mana ini adalah untuk penilaian asal. Untuk penilaian sistem ODL, kita akan hanya memfokuskan kepada continuous assessment iaitulah sebanyak 100 markah. Manakala bagi final assessment, kita akan berikan kosong markah. Jadi jumlah assessment adalah sebanyak 100 markah. Seterusnya kita pergi ke bawah, scroll ke bawah dan kita akan lihat di bawah course assessment breakdown yang asal terbahagi kepada dua, iaitulah continuous assessment dan juga final assessment. Untuk tujuan semester ODL kita hanya menggunakan pakai continuous assessment dan kita mengekalkan 4 komponen. Cuma di bawah komponen continuous assessment yang asal kita hanya akan mengekalkan 3 sahaja iaitulah test, assignment dan juga presentation. Manakala bagi quiz kita akan gantikan dengan case study. Jadi kita akan pindah yang pertama iaitulah test. Untuk test di bawah sistem asal ataupun penilaian asal, markahnya adalah 15 markah. Manakala untuk ODL kita telah pindah markah keseluruhan, jadi apa yang pensyarah perlu buat, tekan di ikon pensel di hujung, iaitu dari bahagian kanan.
Dan kita akan pindah test daripada 15 markah kepada 30 markah. Jadi kita naikkan markah keseluruhan 30 markah keseluruhan juga 30 markah. Okey, peratusan bagi total mark ni adalah sebenarnya weightage. Iaitulah weightage kita sama, equal dengan markah keseluruhan, iaitu 30 markah. Manakala passing mark kita adalah separuh, iaitu 15 markah. Assessment briefing, kita akan brief kepada student pada minggu pertama. Manakala timing kita akan buat test ni adalah pada minggu yang ke-13. Ini adalah bergantung kepada kesesuaian yang ditetapkan oleh setiap resource person. Test digalakkan pada minggu-minggu yang terakhir. Manakala feedback timing adalah pada minggu ke-14, iaitu minggu terakhir. Manakala duration adalah selama 2 jam, iaitu 120 minit. Kerana ini adalah test bagi menggantikan penilaian akhir. Kita tekan butang right dan kita tekan scroll ke bawah dan kita akan tekan butang save course. Jadi maka untuk penilaian pertama tadi telah dipindah. Seterusnya kita pindah untuk penilaian kedua untuk assignment. Untuk assignment kita buat perkara yang sama, kita tekan ikon pensel dan kita ubah. Untuk assignment kita pindah daripada 15 markah kepada 20 markah. Jadi kita tekan 20 markah di sini, mark out of 20 mark as well. Serta untuk passing mark kita pindah kepada 10 markah. Untuk briefing time kita kekalkan pada minggu pertama, manakala untuk assessment timing bagi assignment adalah pada minggu yang ke-10. Ini adalah untuk submission, untuk proses penghantaran. Dan kita tetapkan masa untuk assignment sebanyak 180 minit kita kekalkan. Kita tekan butang right serta kita tekan save course. Seterusnya kita pergi kepada komponen yang ketiga, iaitu presentation. Masih lagi sama, kita tekan ikon pensel. Untuk presentation, kita naikkan daripada 10 markah kepada 20 markah. Jadi kita naikkan 20 markah out of 20 marks dan juga passing mark adalah 10 marks. Kita akan buat presentation bermula pada minggu yang keempat, iaitu kita kekalkan. Manakala duration kita naikkan daripada 20 minit kepada 30 minit. Dan kita tekan butang right serta kita tekan save course. Perlu diingat, setiap pindahan yang dibuat tu better kita tekan save course untuk mengelakkan daripada sistem problem. Seterusnya kita akan pindah bagi penilaian terakhir, iaitulah untuk quiz. Yang mana untuk quiz ni kita akan pindah assessment type dan juga assessment description, memandangkan tiada quiz untuk semester ODL. Jadi apa yang perlu kita buat sama juga, kita tekan ikon pensel dan kita ubah quiz tu kepada case study, iaitulah pilihan nombor 3. 1, 2, 3. Assignment, attendance, case study. Dan description juga kita letak saja case study. Okey, case study untuk total mark kita naikkan daripada 10 markah kepada 30 markah. Out of 30 markah juga, serta passing mark adalah separuh, iaitu sebanyak 15 markah. Untuk case study, kita akan buat timing pada minggu yang ke-11, iaitulah sesi yang kedua. Dan duration dia kita buat sebanyak 120 minit ataupun bersamaan dengan 2 jam. Jadi kita tekan right dan kita tekan save course. Jadi untuk kita lihat balik pindahan yang kita telah buat bagi keempat-empat konteks pentaksiran tadi, kita lihat di bahagian percentage of total mark, kita lihat di sini total for continuous assessment 100, manakala total di bawah sekali adalah 150. Ini adalah kerana kita masih lagi belum delete ataupun belum buang final assessment, yang mana kita hanya perlu tekan ikon di kanan berbentuk pangkah dan kita hanya perlu delete. Dan seterusnya tekan di bawah save course. Jadi di sini pindahan kita telah berjaya. Dan kita pergi kepada tab yang terakhir, iaitulah tab action untuk kita melihat pindahan yang telah dibuat. Apa yang kita perlu buat, tekan save and preview. Dan di sini kita akan dibawa kepada draft yang kita telah buat. Di sini ada tulis perkataan draft. Maknanya kerana ia belum diluluskan lagi. Kita pergi ke bawah dan kita akan lihat pindahan yang dibuat di bahagian assessment. Iaitulah total adalah di continuous assessment, iaitu sebanyak 100 markah. Yang terdiri daripada assignment 20, case study 30, presentation 20 dan test. Seterusnya kita scroll semula ke atas dan kita back. Pergi semula kepada tab action dan juga tekan
submit for review. Pensyarah perlu diingatkan jangan tekan mana-mana butang lagi selain daripada butang submit for review. Dan pindaan yang kita buat ini akan dihantar kepada KPP untuk tujuan approval. Kita tekan confirm. Jadi selesai untuk pindaan yang kita buat. Jadi untuk memastikan sama ada pindaan kita jadi atau tidak, kita pergi semula kepada cost, tekan 1.1 ni, 1.1 ni cost, dan kita pilih my cost. Di bawah my cost kita klik pada tab my draft cost. Di bawah my draft cost ni kita akan lihat version yang kita dah buat tadi, pindaan, dan kita dah lihat tadi program chair dah naik nama KPP yang telah kita pindah tadi. Bermakna pindaan yang kita buat tadi telah berjaya serta effective from ni juga. Jadi pindaan yang kita buat telah berjaya. Apa yang kita perlu buat adalah hanya perlu menunggu approval daripada pihak KPP. Sekian sahaja taklimat untuk AIMS pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.